perkara yang akan dibincangkan pada hari ini iaitu apa itu UPKK dan PSRA. Hala 7 dan matlamat UPKK dan PSRA, bentuk ujian bertulis atau lisan, kelas tambahan, subjek-subjek UPKK dan PSRA, instrumen baru UPKK dan PSRA, program bulanan UPKK dan PSRA serta buku tambahan untuk UPKK dan PSRA yang akan digunakan lah, insyaAllah. Okey. Guru yang mengajar bagi subjek UPKK dan PSRA, guru yang mengajar bagi UPKK dan PSRA antaranya Mukadimah Halini yang mengajar subjek Akhlak dan Tauhid, Mukadimah Aisyikin iaitu saya, insyaAllah, Sirah dan Fiqah, dan Mukadimah Fatin Bahasa Arab dan Jawi. Okey, insyaAllah. UPKK adalah singkatan kepada Ujian Penilaian Kelas Kafah. UPKK merupakan periksaan bersijil yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM. Peperiksaan ini akan dijalankan ke atas semua pelajar darjah 5 di sekolah kafah seluruh Malaysia, termasuk kita lah di Selangor. Okay, hala 7 UPKK dan PSRA. UPKK rendah agama. Okay, hala 7 UPKK penting untuk UPKK ni penting untuk kemasukan ke sekolah menengah agama, sekolah menengah kebangsaan yang ingin mengambil KAA iaitu asrama penuh, sekolah tahfiz dan lain-lain. Sijil ini penting di samping CGPA-SRA juga. Matlamat UPKK menilai tahap kemahiran dan kebolehan pelajar dalam pembacaan dan hafazan Al-Quran, amali solat serta amali cara hidup Islam. Okay, ini termasuk dalam subjek UPKK jugalah. Okay, untuk tarikh daftar UPKK iaitu 21 April 2025 hingga 30 April 2025. Syarat menduduki peperiksaan. Yang pertama, calon hendaklah di kalangan pelajar yang bersekolah di SRA ataupun Kafai, Sekolah Islam Persenian Selangor yang telah berdaftar dengan Jabatan Islam Selangor. Calon menduduki dan belajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Iaitu darjah 3, 4 dan 5 di SRA di sekolah kafah lah, sekolah agama. Sebab UPKK ni dia ambil daripada mata pelajaran darjah 3 sampai darjah 5. Jadi sebab tu dia masukkan dalam syarat 3 tahun belajar sekolah agama. Yang ketiga, berdaftar untuk menduduki UPKK di dalam sistem kafah sepenuhnya. Yang keempat, umur kemasukan SRA iaitu SRA, SRAI, Kafai, Sekolah Islam Persendirian sama seperti umur kemasukan ke sekolah kebangsaan. Yang kelima, bagi calon yang berpindah dari luar negeri Selangor perlu belajar di sekolah agama negeri asal dalam darjah 5, telah mengikuti kurikulum kafah sekurang-kurangnya 3 tahun di negeri asal. Yang keenam, bagi calon bukan warga negara, iaitu orang luar lah, orang asing, calon tersebut mestilah bersekolah di sekolah kebangsaan untuk melampirkan salinan surat pengesahan dari sekolah kebangsaan tersebut. InsyaAllah. Seterusnya adalah kod UPKK. Bagi Al-Quran akan menggunakan 01. Al-Quran ni bahagian lisan lah. Okey, untuk akidah ataupun kalau di JAIS sini kita panggil tauhid. Kalau di sini kita panggil tauhid, kalau UPKK dipakai akidah, okey, 02, sirah 03, adab 04, jawi dan khat 05, bahasa Arab 06, ibadah iaitu ataupun fiqah 07, penghayatan cara hidup Islam ataupun singkatannya PCHI 08, amali solat 09. Okey, ada tertera sekali di situ subjek yang untuk UPKK. Okey, untuk PCHI dan amali solat, ia akan dinilai sepanjang tahun. Ada
daripada awal sampailah ada dia punya had masa lah. Lepas tu tilawah Al-Quran, bacaan ataupun hafazan, ada tarikh yang akan ditetapkan oleh JAKIM. Sirah, ibadah, akidah, adab, bahasa Arab dan Jawi Imlafat, semuanya ujian bertulis dan akan ditetapkan oleh JAKIM juga. Okey, insyaAllah seterusnya takwim UPKK. InsyaAllah takwim UPKK, ujian amali solat dan ujian lisan mata pelajaran UPKK iaitu PCHI dan amali solat akan dinilai daripada Mei hingga September. Jadi maksudnya sekarang kita dah bermulalah sampai ke bulan September nanti. Ujian lisan insyaAllah dalam September hingga Oktober. Yang ini hafazan. Jadi anak-anak dah boleh start menghafal. Akan diberikan surah-surah yang masuk. InsyaAllah. Untuk ujian bertulis, InsyaAllah akan anggaran yang dilakukan insyaAllah dalam November 2025 ataupun Disember 2025. InsyaAllah. Okay, untuk grade UPKK, untuk grade UPKK, dia tertaluk kepada pemarkahan keseluruhan antara satu Malaysia lah. Sebabkan tak semestinya 80, dapat markah 80 itu sebab kalau dalam satu Malaysia ada ramai yang dapat 80, dia akan naikkan grade. Mungkin 81 baru A, 82 ataupun kalau ramai sangat 80 mungkin 90. Dia ikut apa keseluruhan lah. Yang lain semua macam seperti biasa di 1 hingga 39, C 40 hingga 59 insyaAllah. Komitmen calon UPKK, InsyaAllah bagi calon UPKK hadir ke sekolah setiap hari ke Kafah supaya tidak ketinggalan mata pelajaran, membawa buku ataupun bahan pembelajaran mengikut jadual kelas harian dan kelas tambahan, mengikuti semua sesi PDP sepenuhnya dan kurangkan masa untuk aktiviti. Saya akan terangkan berkaitan dengan seperti mana Mak Masyikin beritahu tadi, untuk 2024 sebenarnya dah mula instrumen baru untuk UPKK dan tahun ini instrumen baru untuk PSRA. Jadi untuk tahun lepas punya taklimat, kami tak ada masuk sukatan mata pelajaran PKK untuk dalam sesi taklimat. Tapi jadi tahun ni kami mungkin akan ambil inisiatif untuk bagi tahu parents berkaitan dengan sukatan mata pelajaran supaya parents boleh cari buku tambahan. Contoh kami dah sediakan dah buku ataupun latih to be soalan instrumen baru untuk calon-calon. Tetapi jika parents nak cari juga buku yang bersesuaian untuk tambahan latihan anak-anak, jadi boleh cari buku yang 2024 ataupun 2025. Jadi sukatan mata pelajaran yang saya akan terangkan nanti adalah berkaitan dengan macam mana pengiraan pemarkahan bentuk soalan yang ada dalam UPKK. Jadi insyaAllah serba-serbi akan membantu jugalah parents untuk cari soalan-soalan yang boleh memahirkan murid lagi dalam jawab soalan UPKK. Sebelum saya terangkan sukatan mata pelajaran ni, saya nak beritahu sukatan mata pelajaran PKK dan PSRA. Kalau parents nak tahu lebih lanjut, sekarang semua Telegram ataupun ustazah-ustazah yang berkaitan dengan kafah kerajaan ataupun kafah yang besar, mereka semua banyak dah ambil inisiatif untuk kongsikan kepada ibu bapa dan murid bentuk-bentuk soalan pembahagian mata pelajaran yang diambil daripada JAKIM tahun 3, 4 dan 5. Jadi dia tahu yang JAIS ni, bila sekolah yang bawah JAIS ni nak ambil UPKK, dia agak mencabar sebab dia orang tak belajar pelajaran JAKIM. Tapi cuma kelebihan kita punya silibus lebih mendahului silibus JAKIM. Jadi cuma itulah, sebenarnya banyak je platform-platform yang boleh cari apa-apa yang berkaitan dengan UPK PSRA instrumen baru ni. Kat Telegram sangat-sangat banyak. So jadi bila nanti saya bolehlah kongsikan kepada dalam grup kelas mana grup-grup Telegram PKK PSRA yang sangat function lah. Ada dia bagi bentuk soalan baru,
Dia bagi latihan untuk murid, kuis online. Banyak sebenarnya ustazah-ustazah Kafa apa tu luar dah buat inisiatif tu. Ustazah-ustazah tu pun apa kebanyakannya bawah daripada sekolah JAIS. Baik, di sini saya terangkan, saya ambil beberapa je sebenarnya. Jadi kalau nak apa tu, ibu bapa nak cari yang lengkap, boleh cari di Google, Telegram, Sekretariat Mata Pelajaran PK25 yang lengkap. Okey, untuk mata pelajaran yang pertama, silibus 01 Al-Quran, iaitu surah apa yang akan diujian lisan bersama anak-anak nanti. Yang akan menguji anak-anak nanti adalah guru Seri sendiri, akan tetapi jadual penggiliran untuk sesi ujian Al-Quran dan hafazan ni mengikut jadual yang diberilah. So satu hari tu mungkin 1 atau 2 orang. 2 atau 3 orang macam tu. Jadi hari yang murid tu belum masanya tak perlu datang ke sekolah. So akan ada spesifik masa lah jadualnya. Jadi ini untuk silibus Al-Quran 01. Ini antara surah-surahnya. Saya sebut sedikit lah. Surah Hud, Surah Yusuf ni akan dibaca. Jadi akan dinilai mengikut fasih bacaan Al-Quran, mengikut adab dia mencari surah dan sebagainya. Penerangan untuk sebelum ujian tilawah nanti akan diterangkan juga oleh mu'alimah sebelum murid menduduki ujian. Jadi seminggu sebelum akan diterangkan dulu cara apa yang akan disoal dan sebagainya supaya murid-murid bersedia. Jadual akan disebarkan, baru akan menduduki ujian tersebut. Dan nota ringkas juga kami akan beri juga untuk mengulang kaji dan persediaan lah. Ini pun di antara surah-surahnya. Jadi slide ni akan diberi dalam grup parents untuk boleh tengok revision balik mana-mana yang apa tu untuk persediaan nanti, insya-Allah. Okey, ini format penilaian perkara asas Al-Quran, ujian lisan. Dia ada 2 bahagian. Yang pertama, dia akan tanya soalan wajib. Yang kedua ada 2 hingga ke 4 soalan basic yang murid boleh jawab. Soalan asasnya berkaitan dengan Al-Quran. Contoh, masuk surah An-Nas apa? Surah Al-Fil berkaitan dengan apa? Sebagainya. Dan pemarkahannya, di situlah disertakan tilawah juga. Tilawah pula adalah pembacaan Al-Quran. Fasihnya murid, tajwid bacaan dan sebagainya. Dan kat bawah tu bahagian C dan bahagian C pula adalah hafazan. Ada surah yang akan diundi untuk murid tersebut tasbih lah dengan guru. Dan bukannya whole surah akan baca. Ada surah yang bermula daripada awal ayat, surah yang kena sambungkan ayat, surah yang kena baca secara keseluruhan. Bahagian D pula adalah bahagian kefahaman. Kefahaman daripada ayat tersebut. Bahagian-bahagian berkaitan ni, sebab saya beritahu mungkin awal sebelum ujian. Jadi masa hari kejadian macam saya beritahu tadi, seminggu sebelum akan diberi penerangan semula kepada murid-murid. Yang kedua, 02, iaitu akidah. Ini antara basic tajuk JAKIM. Macam dia beritahu oleh Muhammad Syikin tadi, yang masuk mata pelajaran UPKK nanti adalah tahun 3 dan hingga tahun 5. Akan tetapi untuk format yang baru, instrumen yang baru 2024, mereka akan masukkan sedikit asas tahun 1 dengan 2 punya pelajaran. Contohnya ni lah di antaranya. Rukun iman, rukun Islam dan sebagainya. Jadi ini silibus 03, iaitu sirah, mula daripada tahun 3. Kalau mereka tahun sirah ni pun dah ada daripada tahun 1-2. Cuma sangat-sangat basic lah. Jadi saya letak sini adalah tajuk daripada tahun 3 lah. Apa yang akan masuk UPKK nanti. Yang saya tuan-puan yang risaulah apa yang saya bagi ni walaupun tak lengkap. Akan tetapi instrumen-instrumen pelajaran ni ada juga di Telegram yang secara lengkap. Saya beritahu basic apa je yang masuk. Jadi ini semua mata pelajaran bawah silibus JAKIM lah. Tahun 4 pun ada Wasiyah Rahsia, ada Wasiyah Terbuka, Hijrah Rasulullah SAW, Mujizat Rasulullah, sebagainya. Apa yang akan ada soal, pengertian mukjizat, tujuan mukjizat dan sebagainya. Kalau tengok di sini, bentuk soalan mereka, di bahagian A, perkara-perkara asas ni yang saya beritahu tadi, pelajaran tahun 1 dan 2, asas saja yang akan masuk. Iaitu ada 2 hingga ke 5 soalan. 10 markah. Ini sirah untuk UPKK instrumen yang baru. Di bahagian B,
ada 10 soalan objektif aneka pilihan. Aneka pilihan ni dia dalam bentuk bergaris, dalam bentuk suaikan, dalam bentuk isi tempat kosong dan sebagainya. Dalam soalan tu ada 10 soalan dan bahagian B ni ada 10 markah. Untuk bahagian C ada 4 hingga 6 soalan objektif berbagai bentuk juga. Macam tadi tu, macam saya beritahu tadi bahagian B. Untuk bahagian D, subjektif. Ini ini adalah bertulis 2 hingga 4 soalan. Sebenarnya instrumen baru ni sangat mudahlah bagi murid yang agak tidak mahir bahagian jawi. Jadi dia boleh isi tempat kosong dan sebagainya. Kalau tak faham pun mungkin akan ada markah juga untuk mereka kalau betul yang di pengisian markah tersebut. Sebenarnya perubahan bentuk instrumen PKK dan PSRA ni sebenarnya untuk bantu murid-murid juga untuk masuk ke sekolah agama, menengah agama. Mungkin pilihan murid ke sekolah agama tu banyaklah bila mudah untuk menjawab PKK dan PSRA. Baik, seterusnya 04 iaitu adab. Ini pun ada antara basic ataupun perkara-perkara asas tahun 1 dan 2 JAKIM. Adab dengan Allah, adab dengan Rasul, adab dengan ibu bapa, keluarga dan guru. Yang ini tahun 4, adab ziarah ni, ada adab ziarah, ada adab ziarah dewasa, ada adab ziarah saudara mara. Yang ini tajuk daripada silibus JAKIM tahun 4. Sebab saya nak maklumkan sedikit kepada ibu bapa, kami telah membeli buku teks JAKIM tahun 3 hingga tahun 5. Dan lepas habiskan silibus JAIS bulan 7 akhir ni, insyaAllah kami akan mula mengajar silibus JAKIM pula untuk daripada bulan 8 hinggalah bulan 11 atau 12 mulanya UPKK. Jadi ibu bapa tak perlu risaulah. Tapi kalau saya sangat galakkanlah kalau ibu bapa cari juga buku tambahan untuk latihan murid di rumah. InsyaAllah. Buku teks JAKIM tu ibu bapa tak perlu belilah. Jadi kami akan mengajar murid menggunakan buku teks JAIS dengan JAKIM dalam tahunan. Cuma silibus JAIS ni akan habis dulu. Kemudian baru akan masuk silibus JAKIM. Untuk tahun 5 sahaja. Kemudian 04 adab tahun 5. Ini tajuk tahun 5 JAKIM. Adab bersosial, adab bermesyuarat. Kalau ikutkan adab bermesyuarat dan bersosial ni adalah tahun 4 kalau untuk ikut JAIS. Tapi mereka tahun 5 tu belajar adab mesyuarat, adab berkomunikasi dan sebagainya. Sebenarnya tak ada beza sangat pun. Cuma poin-poin kami nak fokuskan kepada poin-poin dan pengertian. Dan juga dalil-dalil yang diberi. Di dalam buku teks apa tu JAKIM. Kemudian 05 iaitu mata pelajaran jawi. Macam tadi juga, sama je bentuk dia. Bahagian A, 2 hingga 5 soalan, subjek objektif. Bahagian B, 10 soalan, objektif aneka pilihan. Bahagian C, 4 hingga 6 soalan, objektif pelbagai bentuk. Bahagian D, 5 soalan subjektif. Bahagian E, 1 hingga 2 soalan, itu untuk bahagian hot. Macam biasalah, jawi pula hot. Cuma yang bezanya, dia tak ada perbezaan sangat. Cuma penambahan ataupun perubahan sedikit bentuk soalan tu yang di bahagian objektif aneka pilihan tu saja. Okay, untuk bahasa Arab pun sama. Dia ada sedikit ambil basic tahun 1 dan 2. Macam contoh soalan Maiz Muka ataupun pengenalan diri dan sebagainya. Okay, 07 ibadah. Untuk tahun 3 hadis kecil dan besar. Aurat dan konsep balik dan solat fardu untuk ibadah tahun 3 JAKIM. Silibus JAKIM. Sama juga bentuk soalan dia. Saya cuma letak di sini saja untuk parents tengok balik merujuk kepada slide ni nanti saya beri nanti. Lepas habis taklimat nanti insyaAllah. Baik, tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kepada pengurusi majlis semula. Jika ada soalan atau chat box, boleh tulis saja ya. Nanti pengurusi majlis akan baca. Okay, terima kasih Mak Muhammad. Ada apa-apa soalan? Okay, insyaAllah kita teruskan. InsyaAllah untuk slide seterusnya saya akan serahkan kepada Mak Fatin. InsyaAllah. InsyaAllah, terima kasih kepada Ulama Syikin. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya mengenai PSRA.
PSRA merupakan singkatan bagi penilaian sekolah agama. PSRA ini juga adalah peperiksaan yang bersijil yang dikeluarkan oleh pihak JAIS untuk tahun 6 sahaja di bawah Negeri Selangor. Okey, insyaAllah hala tuju PSRA. PSRA ini adalah satu perkara yang bila satu ujian yang akan ada dokumen penting kita akan dapat dan kita boleh mohon dekat mana-mana pelajar yang berminat untuk masuk sekolah menengah agama di bawah Kerajaan Negeri Selangor. Jadi seterusnya insyaAllah matlamat PSRA. PSRA ini dapat membantu pelajar dalam menggunakan ilmu fardu ain dalam kehidupan seharian pelajar. Selain itu, pelajar juga boleh mendalami dunia, membantu melahirkan generasi pelajar Rabbani dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Okey, jadi insyaAllah tarikh daftar PSRA daripada Februari 2025 sehingga April 2025. Dan PSRA, syarat-syarat dia adalah sekali calon, yang mana calon tu sekurang-kurangnya 2 tahun belajar di Serah, Serai atau Kafai 2 tahun iaitu tahun 5 dan tahun 6. Masuk sama je seperti umur kemasukan sekolah kebangsaan. Calon yang luar negeri yang nak ambil atau berminat untuk ambil PSRA perlu belajar di Serah, Serai, Kafai di bawah Negeri Selangor. Dan sekurang-kurangnya ada sijil UPKK lah yang diambil oleh Satu Malaysia. InsyaAllah. Syarat menduduki peperiksaan untuk calon yang baru nak daftar atau calon yang tercicir. Jadi calon tu, pelajar tu perlu mengisi borang atau boleh memohon PSRA untuk ambil PSRA dengan mengambil borang. Borang tu boleh diambil di PAIK ataupun UPP BPI JAIS dekat ataupun portal pendidikan JAIS. Dan semua tu akan diuruskan oleh guru besar atau ketua guru lah. Untuk yuran peperiksaan PSRA bagi sekolah kafah akan dikenakan bayaran bagi setiap calon, seorang calon RM RM10 sahaja. Okey, jadi insyaAllah untuk PSRA, mata pelajaran yang akan dijawab untuk bertulis antaranya akhlak sirah, bahasa Arab, jawi dan nafat, tauhid dan fiqah, les tajwid. Untuk lisan secara bercakap tak ambil kertas lah, iaitu ujian tilawah, hafazan dan juga untuk tahun ini ada kelainan sedikit lah. Untuk pelajaran imla kita akan buat secara lisan. Iaitu guru kelas yang akan menilai markah imla bagi setiap pelajar. Okay, insyaAllah itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula pada pengurusi majlis. InsyaAllah. Ada apa-apa soalan? Kalau ada soalan boleh tulis di chat box ataupun di ruangan ni lah. Okay. InsyaAllah jika tiada, untuk slide seterusnya saya akan serahkan kepada Mukmah Nadia. Untuk grade PSRA, di Mumtaz adalah 90 hingga ke 100, Jayidan 75 hingga 89, Jayid 60 hingga 74, Makbul
lulus 40 hingga 59, musaadah 0 hingga 39. Yang ni pula antara grade yang baru akan dinaikkan oleh JAIS. Jadi agak mencabar jugalah bagi murid-murid JAIS Selangor ni. Tu kami jadi daripada grade sini kami ambil inisiatif untuk menaikkan grade pertengahan tahun juga untuk tahun 6 sahaja. Jadi saya beritahu parents lah siap-siap untuk pertengahan tahun PPT ujung bulan 7 ini grade untuk jawab periksa tahun 6 akan dinaikkan seperti mana grade PSRE. Jadi cabarannya murid-murid kena skor 90 lah untuk mendapatkan mumtaz dalam mata pelajaran. Jadi insyaAllah lah kalau murid tu betul-betul sungguh untuk ulang kaji, data to be dan sebagainya, tak ada masalah lah. Baik, seterusnya saya akan menerangkan serba sedikit bahagian format instrumen baru PSRA 2025. Ini terlalu baru sebenarnya. Kalau tahap baru dia sampai habis saya tanya penerbit buku, tak ada lagi buku instrumen baru untuk PSRA. Jadi kena tunggu awal bulan 8 atau akhir bulan 7 baru keluar di print out buku-buku latih to be PSRA instrumen baru ni. Jadi kami ambil inisiatif beli buku ni untuk buat latih to be bersama murid lah. Jadi itulah sangat-sangat barulah instrumen baru ni. Sebab apa JAIS milih untuk instrumen baru ni, bentuk dia kalau tuan-puan tengok nanti lebih kurang sama dengan PKK. Dia ada aneka objektif pelbagai bentuk juga. Ada sedikit subjektif dan ada beberapa soalan objektif. Jadi soalan untuk PSRA ni lebih banyak kepada pelajaran tahun 6 itu sendiri. So jadi tak ada masalah lah sebenarnya. Kalau betul-betul tahun 6 itu kuasai keseluruhan tahun 6 punya mata pelajaran, sebenarnya dah mudah dah. So sikit-sikit beberapa je yang masuk untuk tahun 5 punya soalan dalam PSRA. Jadi kuasai je untuk tahun 6 punya mata pelajaran. Jadi apa macam mana instrumen baru tu? Penambahbaikan penilaian dari format yang sebelumnya ada penambah baik sikit. Dia tak ada perubahan sangat, soalan yang sama, cuma bentuk soalan itu berubah sebab apa? Nak bantu murid-murid yang kurang mahir di bahagian jawi. Jadi bila soalan objektif beraneka tu lebih banyak daripada soalan subjektif bertulis, jadi membantu murid-murid tersebut mendapat markah juga. Dan sebenarnya kalau bagi murid yang dah biasa ataupun mahir menjawab soalan, itu peluang besar lah bagi dia boleh menguasai keseluruhannya lah untuk jawab-jawab soalan tersebut. Kedua, memastikan penilaian terhadap murid adalah lebih menyeluruh dan adil. Format baru yang lebih pelbagai dapat membantu mengurangkan tekanan kepada murid dengan memberi mereka lebih peluang untuk menjawab soalan. Dan sekali menguji murid menggunakan instrumen yang telah dipelajari di dalam kelas. Jadi apa yang pelajari di dalam kelas, keseluruhan tahun 6 punya mata pelajaran, kalau dapat kuasai keseluruhan mata pelajaran tahun 6 sahaja pun, insya-Allah sangat-sangat membantu dalam menjawab soalan PSRA. Jadi mata pelajarannya macam Mak Fatin cakap tadi, imla sahaja. Yang kat sini saya ambil slide ni daripada taklimat. Baru juga 25. Jadi tapi bentuk soalan yang baru lagi tahun ni juga yang sama, beberapa bulan jarak. Dia tukarkan imla tu menjadi kepada ujian lisan. Ujian lisan antara murid dan guru kelas masing-masing. Jadi sebenarnya ZIK 03 ni jawi dan hot saja. Imla dalam bentuk lisan adalah selepas UTH. Selepas ujian tilawah hafazan pada hari yang sama, ujian imla juga. So jadi pemarkahan daripada sudut tersebut lah. Baik. Saya tunjukkan sedikit format instrumen bentuk soalan untuk setiap mata pelajaran. Sebenarnya lebih kurang dia. Saya tak terangkan setiap satu. Saya terangkan secara dasar je. Macam seperti mana tuan-puan tahu, akhlak dan sirah adalah mata pelajaran gabung. Jadi dalam bentuk soalan dia bezalah dengan soalan yang satu pelajaran sahaja satu kertas. Untuk akhlak dan sirah, jenis instrumen dia gabungan ujian objektif dan juga subjektif. Bahagian 1, objektif aneka pilihan. Bahagian 2, objektif pelbagai bentuk. Bahagian 3, subjektif. Yang ni bertulislah respon terhad dan serut respon yang terbuka. Dia ada juga soalan kebat. Bilangan soalan dia ada 3. Macam saya baca tadi. Akhlak 10 soalan objektif. Sirah 10 soalan objektif. Bahagian 2, objektif pelbagai bentuk. Akhlak ada 3 soalan, jawab semua. Sirah 3 soalan, jawab semua. Nampak sikit tapi sebenarnya kalau bila satu soalan tu satu markah, jadi dia sangat beri kesan lah sebenarnya. Kalau satu soalan tu banyak markah tapi boleh
Maksud saya macam ni lah. Kalau soalan tu mengikut jawapan yang diberi, dia sebenarnya mencabar jugalah. Sebab kalau salah, memang salah betul. Sebab kalau sebelum ni, kalau subjektif, jawab secara huraian, dia membantu juga markah-markah murid menjawab soalan. Kalau soalan tu kena dan sebagainya. Hebat menggunakan jawapan sendiri. Ada beberapa perkataan yang boleh diambil sebagai markah. Itu boleh membantu. Jadi kalau soalan tu mengikut jawapan yang diberi saja, so murid kena betul-betul kuasai lah untuk letakkan tempat yang betul jawapan kepada soalan-soalan yang diberi. Jumlah markah dia di bahagian 1 ada 20 markah. Dari satu soalan 2 markah. Bahagian 2, 60 markah. Bahagian 3, 20 markah. Keseluruhannya adalah 100 markah. Jadi satu paper ni dia beri masa 1 jam 30 minit sahaja. Jadi untuk tajwid ni dia satu pelajaran, satu paper lah. Macam yang ni pun saya akan bagi dalam slide. Jadi parent boleh tengok balik lah apa yang saya terangkan hari ni. Tajwid, lepas tu jawi dan khad, tauhid dan fiqah, sama juga seperti yang diberi doa akhlak dan sirah tadi. Seterusnya, yang ni saya terangkan sedikit bahasa Arab. Bahasa Arab pun satu paper jawab seluruhnya. Ada kalau tuan puan tengok, ada soalan yang ada pilihan jawapan. Contoh, tauhid di bahagian 3, subjektif, 2 soalan, jawab satu saja. Fiqah, jawab soalan, jawab satu saja. Ni boleh pilihan. Tapi ada beberapa soalan yang kena jawab semua soalan tersebut. Kalau tuan puan perasan, masa dia pun dipendekkan juga 1 jam kepada 1 jam 30 minit saja. Kalau tengok di bahasa Arab, ni jawab suruhan lah. Saya tunjukkan contoh bahasa Arab punya bentuk soalan. Saya tak nampak kat sini. Nanti insya-Allah saya pun dah mohon keizinan daripada Ustazah Rohaiza, iaitu Ustazah yang menguruskan PSRA, untuk memberi keizinan sharekan kepada parents bentuk-bentuk soalan PSRA instrumen baru. Jadi nanti lepas habis taklimat, kami juga akan sharekan pelajaran dan juga bentuk-bentuk soalan instrumen baru untuk PSRA. Untuk IPKK pula, kami akan sharekan tajuk daripada JAKIM. Tajuk saja, dia tak ada point-point. Tajuk-tajuk daripada JAKIM, mata pelajaran JAKIM, setiap mata pelajaran JAKIM tersebut untuk diulang kaji oleh murid-murid. Sebab bila dia beri tajuk, sebenarnya boleh ambil inisiatif mencari nota-nota ringkas di Telegram. Sebab terlalu banyak platform yang kongsikan nota-nota yang cantik dan sebagainya. Secara percuma. Cuma kena rajin je cari ataupun nak print sendiri, inisiatif sendirilah. InsyaAllah. Jadi untuk bentuk soalan instrumen baru PSRA, ini bahasa Arab contoh. Untuk soalan objektif, yang saya beritahu tadi, 20 soalan tu. Kalau pelajaran akhlak sirah, 10 soalan sirah, 10 soalan sirah akhlak. Kalau bahasa Arab ni, whole 20 punya markah tu, 20 soalan tu, suruhannya bahasa Arab tahun 6 punya lah. Maksudnya objektif bahasa Arab suruhan lah. Jadi untuk bahagian 1, 20 soalan objektif. Jawab secara alif, ba, jim, dal. Ni basic lah. Tapi ada 20 soalan. Untuk bahagian 2, ada 6 objektif pelbagai bentuk. Macam saya bagi tahu tadi, objektif pelbagai bentuk ni adalah mengisi tempat kosong, padankan, isi tempat kosong juga. Yang ni kena hafal lah. Bahasa Arab punya maksud. Ada gambar telefon, ada gambar televisyen. Ada juga padankan, suaikan, isi tempat kosong. Ni semua ada jawapan yang diberi. Ini semua ada jawapan yang diberi, tetapi kena betul-betul isi tempat kosong tu dengan sebaiknya lah, insyaAllah. Yang ni pun akan dikongsikan. Okey, baik, insyaAllah. Saya serahkan kepada Mu'alimah Fatin untuk menerangkan berkaitan dengan UTH dan juga imla ujian secara lisan. Silakan. Terima kasih kepada Mak Nadia. InsyaAllah Zen dan Imla.
Okay, insyaAllah objektif penilaian iaitu yang akan dinilai mengikut tajuk yang betul. Seterusnya dari segi hafazan yang akan dinilai adalah tajwid dan dari segi kelancaran lah mengikut tajuk yang betul. Okay, jadi seterusnya